thalassemia tadi, mungkin kapten ni selalu terbang ke luar negara kan. Dia sebut mula-mula tadi leukemia, bunyi macam bahasa Perancis kan. Leukemia. Betul kata baru orangnya. Thalassemia. Okey. Jadi saya rasa agak menarik perkongsian kapten. Okay, dari segi saringan dari segi keagamaan. Okay, dan kerana anak-anak murid saya juga bukan beragama Islam. Okay. Sebenarnya dari segi keseluruhannya, regardless of your religion, kita memang perlulah membuat saringan ya. Saringan ni adalah sesuatu, contohnya yang Tabitha tadi nak handsome, tall, tak kan handsome, semua luaran kan. Okay, nampak mesmerize, jatuh cinta, jatuh hati kan. Tapi dalaman selepas itu yang seperti Kapten sebut tadi. Dan malam ini juga secara spontan saya teringat kisah sahabat saya sendiri. Nama tidak disebutkan lah. Okay. Mengalami apa yang Kapten sebut tadi. Pasangannya adalah doktor dan rakan saya tidak mengetahui suaminya mempunyai masalah tersebut yang Kapten sebut tadi. Jadi mereka tidak pernah berhubungan pada suami isteri selama setengah tahun. Sehinggalah kawan saya mendapat sakit saya lupa, mungkin something about her ovarian something kan. So bila dia check tu, dia tidak benarkan doktor membuat body check up kerana dia masih lagi dara lah, okay, tak perlu scientifically, right, okay. Jadi sebenarnya benda ni berlaku dalam masyarakat kita, whether or not we like it, it happens. So jadi kalau kita, seperti yang Kapten cakap tadi, adakah wajar, saya tanya soalan kepada Kapten pun membincangkan, mungkin in future, you all lah, atau anak-anak kita in future nanti, saringan full body medical check up, ataupun kita sendiri, kata Kapten tadi, buat sendiri. Kita suruh, you check lah, bakal husband, you check, I check lah. Okay, nanti kita discuss result, itu paling malas kan. Okay, buat diorang ni Kapten biasalah dia nak bernikah. Bisakah dia nikahi aku kan, dia nak bernikah terus. Jadi seterusnya, berbalik pada doktor, kita kembali ke Dewan Kuliah Perubatan kita. Jadi tentang, saya nak sambung mengenai ujian saringan lah. Buat kita, topik kita malam ni, keperluan, merungkai keperluan saringan DNA atau genetik lah. Pra perkahwinan, sebelum berkahwin, keperluan, itu tajuk kita. Jadi doktor, setakat ni ada tak program yang doktor tahu, ujian saringan di mana-mana negara nak kongsi dengan hadirin malam ni, dan adakah ianya berjaya? So sesuatu yang kita buat ni nak wajibkan ni, kita nak tahu kejayaan dia, keperluan dia berdasarkan apakah manfaat dia ya. Jadi adakah program dan soalan yang saya kedua, saya terus bagi soalan okay. Apakah program ujian saringan genetik di Malaysia pula? Ada ke tak ada? Okay, dan yang terakhir, doktor akan jawab semua. Saya salah panggil Kapten kan? Kapten Arifin. Apakah kebaikan dan keburukan kemungkinan selepas satu-satu ujian? Contohnya isu-isu lah dalam genetik screening. So dipersilakan. Okey, terima kasih Richard. Okey, mula sekali kita kena faham. Okey, kalau suami normal, tak ada masalah genetik yang disebutkan, contoh thalassemia lah dalam kes yang saya rancang. Isteri pun tidak ada, atau bakal isteri lah, bakal kahwin kan. Bakal suami tidak ada masalah, bakal isteri tidak ada masalah, pastinya anak-anak tidak ada masalah kan. Okey. Jika ada salah satu pasangan adalah pembawa bahan genetik yang tidak normal, contoh dalam kes ni, kita bincang dalam kes thalassemia, okay, 50% daripada risiko anak-anak mungkin akan jadi pembawa, bukan berpenyakit. Ini dalam kes thalassemia. Kita tak cakap pasal kes penyakit itu cerita lain. Okay. Yang kita cakap pasal penyakit genetik. Kalau katakan suami adalah pembawa penyakit thalassemia, contohnya dalam kes ini, okay, kahwin dengan seorang perempuan atau isteri yang juga ada pembawa penyakit thalassemia, yang kita kena screen tu, apa akan jadi risiko anak-anak? Okay. 1/4 setiap kali dia mengandung, isteri mengandung, okay, ada 25% risiko untuk anak itu mendapat menjadi pembawa. Maaf, jadi itu bahasa Malaysia saya kurang baik. Kalau saya fikir dalam bahasa Inggeris, saya kena translate balik benda itu pada bahasa Malaysia. Itu masalahnya. Okay. 25% risiko setiap kali dia mengandung, anak dia mungkin jadi normal, tak ada masalah. Okay. Lagi 50% risiko anak dia mungkin menjadi pembawa. Jadi 25% anak dia, saya ulang balik, jadi berpenyakit, maknanya penyakit thalassemia.
50% risiko untuk menjadi pembawa. Okey. 25% anak dia jadi normal. Tidak bermaksud kalau dia ada 4 anak, satu orang ada thalassemia, thalassemia, 2 orang pembawa, satu normal, bukan maksud. Setiap kali dia mengandung, kandungan dia, risiko dia adalah yang tersebut adalah 25% berpenyakit, 50% sebagai pembawa, risiko pembawa, 25% lagi risiko untuk menjadi anak tunggal normal. Boleh faham tak? Okey. Tentang ujian program memang sudah berlaku. Saya nak balik kepada agama. Maka bagaimana kalau kita bagi contoh Malaysia, bukan orang kata itu Malaysia sebab agama Islam. Okey, kita balik kepada negara seperti Cyprus, yang mana dia adalah satu negara yang mengamalkan Kristian. Okay. Pada tahun 1981, di Cyprus ni penyakit thalassemia dia memang banyak. 1 dalam 7 penduduk dia mengidap ataupun membawa genetik thalassemia. 1 dalam 7. Banyak kan? Maknanya setiap 3 orang kan ni ada thalassemia membawa kan? Setiap 3 orang ada lah. Kalau lain ni saja berapa orang ni? Mungkin 2 orang lah. Mungkin 1,5 kan? So 1 atau 2 orang. Tak ada orang setengah orang kan? Okay. So disebabkan oleh keterapannya genetik thalassemia di Cyprus, Orthodox punya church dia mewajibkan sertifikat apa? Sijil sebelum kahwin kena ada sijil cek thalassemia. Dan disebabkan oleh itu, sekarang di Cyprus amat jarang sekali penyakit atau pembawa penyakit thalassemia. Ianya dimulakan oleh church. Okay. Lagi sekali, satu lagi contoh, Yahudi, negara Israel kan, ataupun negara Palestin sebenarnya dia tumpang dinamakan negara Israel. Tak payah pergi pada politik. Don't reassuring program. Okay. Ada penyakit masalah Yahudi ni, dia ada masalah Yahudi Ashkenazi, bukan semua Yahudi. Yahudi yang satu jenis, saya pun tak faham macam mana perbangsaan Yahudi ni. Ada satu kumpulan dia panggil Ashkenazi, yang mana dia ada masalah yang saya kata tadi, Tay-Sachs disease, T-A-T-A-Y S-A-C-H. Kalau nak search, kalau dia ada handphone boleh search terus zaman sekarang ni. Okay. Tay-Sachs disease seperti saya kata tadi, dalam golongan ni, dalam golongan Yahudi Ashkenazi ni amat tinggi dia punya bahan genetik. Jadi dia set rabbi dia punya macam padri atau macam imam tu kan. Imam besar dia. Okey. Sekali lagi dia suruh semua pasangan yang nak kahwin kena cek dulu. Dia buat satu database. Database ni dia masukkan satu database dan orang yang nak kahwin cek, lepas tu semua orang cek, semua populasi dia cek 10 bahan genetik, 10 penyakit genetik termasuk Tay-Sachs disease. Okey, katalah si belah kiri sekali cek. Tak ada kena nak berpasang-pasang, sebelah kanan kali cek. Masing-masing rasa berkenan kan. So, first thing dia kena cek, dia cek dengan database. Database akan keluar, boleh kahwin atau tak boleh kahwin. Sampai begitu sekali dia punya ni. Database tu boleh jawab. Dia boleh cek. Okay, kata si Minah cek, si Daud pun cek kan, si Halim si Halim pun cek. Tak ada kena-mena dengan hidup atau mati ya. Okay. Si Halim cek, si Minah cek. So kalau keluar jawapan dia tidak boleh kahwin, itu maknanya dia mempunyai bahan, dua-dua mempunyai bahan genetik yang sama, tanpa memberitahu apakah bahan genetik itu. Ini yang Israel buat. Okay. Dia bertujuan kalau kita bagi tahu masalahnya, takut ada masalah yang implikasi etik kemudian hari. Okey, itu salah satu program. Di Malaysia kita baru bermula tahun 2005. Okey, tahun 2005 kita dah mula secara voluntary, saya kata je lah. Siapa nak pergi cek, dia tengok dekat depan pagar USM ni ada thalassemia punya board kan, besar kan? Besar. Saya rasa sama besar macam tu kan. Apa-apa. So kalau tak nampak lagi tak tahu. Okey. So ada dua tu, satu yang HIV, lepas tu dalam tu ada pasal thalassemia kan.
So siapa-siapa boleh pergi cek untuk cek pasal thalassemia secara voluntary. Dan tujuannya seperti saya kata adalah, okay. So adakah negara-negara Islam yang lain telah buat? Dah. Di Iran dah buat. Saudi Arabia pun dah buat. Okay. So benda ni memang semua negara yang ada penduduk dia mempunyai risiko yang tinggi atau pembawa thalassemia memang sudah dibuat. Jadi kita masa tingkat awal baru 5 tahun, benda ni kena berjalan dalam jangka masa yang panjang, barulah boleh kita turunkan kenyanglah. Tak makan minum. Barulah kita boleh turunkan risiko untuk penyakit thalassemia di masa yang panjang. So itu tujuan dia. Okey. Soalan kedua, saya lupa soalan. Di Malaysia dah cakap tadi. Kebaikan. Kebaikan dia, kalau kita tahu satu-satu penyakit, biasalah kita mendapatkan rawatan yang awal. Kan? Untuk pasangan, boleh elakkan pasangan tu. Contoh di Iran. Kalau saya jumpa slide tu balik, mana dia? Di Iran, okay, dia cek. Lepas tu dia buat kaunser. Ada penasihat kaunser, apa penyakit ni semua, ada bincang semua tu. Okay. 53% daripada orang yang telah dicek di Iran, dia tahu dua-dua tu risiko. 53% married anyway, kahwin anyway, ambil risiko. Okey, tak apa. 29% berpisah lah. 18% tak tahu apa jadi. Okey. Maknanya dia tak bagi tahu lah. Kaunselor sudah kahwin ke tak kahwin ke tak tahu. So assuming half of that, so kalau kita kata, kalau kita bagi 80% per 2, 9% belah kahwin, 9% lagi belah apa kita panggil? Berpisah. Jadi lebih kurang 60% tetap kahwin. Maknanya, tapi kita dapat mengurangkan berapa peratus? 30% tak kahwin. Sekurang-kurang. Ini sudah berlaku kajian di Iran. Okay. Over long period, benda tu akan jadi kurang lah. Kan? Daripada 100% kahwin. Betul? Setuju? Ke dah tertidur lah? Okey. So, itu di Iran. Maknanya benda ni boleh kita buat dalam jangka masa yang panjang. Kebaikan dia, kita boleh mengurangkan penduduk yang berpenyakit teruk seperti thalassemia, yang kerap dan teruk. Okay. So ini sudah dibuktikan di Cyprus. Sekarang di Cyprus hanya 1-2 saja kelahiran di Cyprus setahun untuk pesakit thalassemia. Dulu 1 dalam 7 penduduk dia penyakit thalassemia. Sekarang 1 atau 2 orang sahaja di Cyprus. Di Greece contohnya kurang daripada 10 orang setahun juga ada masalah juga penyakit thalassemia yang lahir. Kanak-kanak lahir kena thalassemia. Di Malaysia sejak tahun 1986, okay, lebih kurang 80 ataupun 90 bayi lahir dan berpenyakit ataupun pembawa thalassemia. Di Kelantan lebih kurang kita ada, mana Kelantan punya kita? Lebih kurang kita ada 370 orang bukan pembawa, berpenyakit thalassemia. Tinggi tu 370 orang. Mungkin ada kat mana lah. Okay. Itu baru pembawa senang akses sebab kita nampak muka dia hitam, adalah kesan-kesan dia ni. Tapi yang masalah ni pembawa. Penyakit senang akses yang pembawa masalah. Okay. So keburukan screening. Kalau screen, katalah kita screen dan dia tahu dia penyakit thalassemia. Katalah siapa saja, apa akan berlaku pada orang tu? Biasa. Katalah kita screen masa sekolah rendah. Sekolah mana lah kata? Dia akan down. Siapa jawab tu? Bagus. Dia akan bimbang. Dia akan kesal pada dia. Okay. Yang kedua, dia akan ada stigma. Bila nak masuk kerja lagi, malah sakit saya yang pernah berlaku pada pesakit saya, dia nak masuk kerja, ujian thalassemia, katalah diberitahu pada employer, majikan, apa employer akan buat? Dia terima ke tak? Kalau lah kita orang cek atau semua pada pelajar yang ada risiko, ada genetik, bahan genetik skizofrenia, agak-agak mereka sekolah akan terima ke tak? Tak. Atau kalau ada cek, boleh kata cek genetik malas, jin malas kata. Kalau ada jin malas boleh cek kan? Cek jin malas gitu. GC, UC, UGG tu malas kan? Kan?
Kalau ada lah kita cek tu, cubalah tak ambil lah. Dah tahu dah yang ni tak datang lah. Okey, contohlah. Itu paling senang sekali lah. Okey, so keburukan dia stigma. Stigma pada masyarakat. Sebab masyarakat kadang-kadang tak boleh menerima orang yang ada pembawa. Walaupun pembawa tidak semestinya berpenyakit. Dia cuma bawa je semua. Saya ingat kembali, semua orang ada bawa bahan genetik yang tertentu. Saya ada, Syasha ada, Dr. Hafiz pun ada. Cuma ni adakah dia mau penyakit atau tidak? Bergantung lah. Ada yang tidak teruk, ada yang teruk lah. Okay. So, keburukan dia adalah stigma dan seterusnya. Ada lagi banyak lagi keburukan sebenarnya. Tapi saya tak nak ulas satu persatu lah. Okay, jadi lecture pula kan. So, dari segi kalau kata yang kahwin tadi kan, 70% atau 50% kahwin. Apa akan jadi? Bila dia mengandung? Bila dia mengandung, katalah dua-dua ada pembawa, kalau genetik thalassemia, berapa risiko % dia? Ni mana kuis dia ni? Lepas dah? Ni kuis ni? Ada hadiah? Ada. Okey. So, siapa boleh jawab? So, lelaki, suami kahwin dengan suami dia kahwin lah. Suami dengan isteri atau ayah dengan bapa dia? Ayah dengan bapa dia. Ibu dan bapa dia. Okey. Dua-dua ada karier. So, bila isteri dia mengandung, berapa risiko anak dia dapat jadi berpenyakit? 1/4, 25, 22 betul lah. Okey. So 25%. Betul, pandai. Tepuk tangan sebab you all pandai jawab. Okay. So bahan genetik you okey. So masalahnya bila kita kesal, apa kita nak buat? Adakah boleh kita gugur? Dari segi medical, bayi ni maknanya boleh kan, prosedur dia boleh gugur kan, untuk bukan menghapuskan risiko penyakit ini kemudian. Itu persoalan yang kita nak jawab dari segi agama sebenarnya. Yang tu saya serah kepada Dr. Hafiz lah, sebab saya tak pandai di bahagian agama. Okay. Adakah boleh gugur? Ini bukan sahaja dalam Islam, dalam Kristian pun ada masalah ni, dan saya rasa dalam perkara agama pun ada masalah. Yang tu persoalan yang memainkan soalan dalam kepala seorang doktor lah. Bila kita kesan seorang ibu ada anak pembawa ataupun risiko pembawa dalam kandungan. Sebab sekarang ni kita boleh buat amniocentesis kan, tahu kan? Atau sekarang tu boleh buat dah, tengok anak perempuan, anak lelaki perempuan boleh buat. Tengok anak sekal dia pun, dalam kepala ada air tidak tu pun boleh. Jantung ukur macam mana pun boleh sekarang ni. Okey, boleh tengok jantung tu ada injak ke, bocor ke tak bocor pun boleh. Okey, zaman sekarang. Bukan setakat tengok lelaki perempuan tu, nothing lah dia kata. Okey. Sekarang ni doktor tertentu lah, bukan saya lah. Okay. So, teknologi sampai tahap tu. Malah kita juga boleh ambil bahan genetik bayi tu, cek ada masalah atau tidak ada masalah. Dah sampai tahap tu sekarang. So, kalaulah teknologi dah seiring, dan agama juga mesti seiring dalam fatwa. Contoh, bilakah janin hidup? Ini soalan yang memainkan Islamic factors. Bilakah janin hidup? Kena kajilah ujian agama. Sebab dari segi gugur, adakah dia boleh gugur satu? Nombor satu, adakah bila kita gugur janin yang tidak hidup, tidak ada roh, adakah dia masih lagi haram? Ini yang memainkan peranan, atau bukan peranan, salah perkataan. Memainkan faktor penentu. Bagus. Kita start in the brain. Genetik bahasa Melayu kurang sikit. Memainkan persoalan lah, question in the brain of doctor kan. So, boleh ke kita hidup? Dari segi agama, dari segi etik dan sebagainya. Dari segi etik, maknanya dari segi etik, dari segi logik manusia, itu tak hidup. Dari segi logik manusia, boleh. Dari segi agama, saya tinggalkan persoalan itu kepada Dr. Hafiz untuk jawab. So, itu dah. Sajalah. Terima kasih.
Jadi sebelum saya membenarkan Kapten Hafiz menjawab itu, mungkin kita nak memberi pemahaman yang ringkas sikit pada pelajar semua lah tentang, saya balik pada tajuk kita, merungkai keperluan saringan DNA pra-perkahwinan, apa yang dibuat oleh Sekretariat MyHDP sekarang. Tadi saya teringat doktor menjelaskan contoh Rabbi, imam besar ataupun kalangan imam Yahudi ni, mereka membuat database. Kapten yang dibuat oleh Sekretariat MyHDP ni, mereka membina database untuk menyimpan data, data genetik ni semua ni dalam satu bank. So mereka mengumpul yang di bawah Prof. Khalil ni adalah Southeast Asia. Okay. Jadi so secara ringkas pula saya teringat perkongsian dalam ucapannya Prof. Richard Cotton daripada Australia. Dia merupakan penaung kepada Human Variant Project yang di bawah yang diketuai oleh beliau. Okay, jadi Prof. Khalil dan semua sekretariat di sini di bawah mereka. Okay. Jadi beliau menyebut untuk pemahaman kita semua, anda semua anak-anak nanti, ada anak-anak in future 20 years from now contohnya sekarang yang paling famous apa? Facebook kan? Saya tahu ada orang nak jawab tadi selfie kan? Saya kata Facebook kan? Jadi sekarang ni kalau nak add orang kan, ada nak add kan, nampak cun sikit ke, handsome sikit ke, nampak ada berkaliber, berkaki lebar kan, jadi nak add lah. Tak kenal pun add kan, janji nasib ni add lah. Jadi in future yang mereka, Prof. Cotton menyebut dalam ucapan yang saya ingat November lepas, kita nak buat sekarang ni semua orang, saya rasa hampir 99.999% menggunakan smartphone kan, telefon bijak kan, smartphone kan. Jadi in future yang dia sebut secara ringkas untuk memberi pemahaman kepada kami, kita nak buat di mana profil DNA kita semua ni boleh diakses oleh bakal kawan kita. Kawan tu. Atau ada plan nak kahwin. Jadi sebelum plan tu, okay, yang saringan dia melalui smartphone check. Contoh bagi contoh. Kat depan ni ada, ni saya explore saya. Lokah King ada. The King. Lokah King kat depan ni. So dia pun nak berkenalan dengan Diana tu, yang tudung belang-belang tu, orang inilah number profilnya. Jadi nak berkenalan, jadi dia pun tengok profil Diana, tengok okay, nampak okay, sweet, okay, nak add lah. Jadi before that dia nak tengok dulu profil. Kalau zaman sekarang dia nampak apa Kapten? Dia nampak Diana ni pilot di Marindo. Ya, pilot contoh kita bagi profil lain. Zaman sekarang lah. Jadi yang akan datang yang mereka usahakan sekarang tengok ciri-ciri adakah kemungkinan profil DNA. Itu lagi canggih. Nama dah Diana, jadi DNA pula. Jadi itu contoh paling ringkas Prof. Richard Cotton memberitahu mengulang-ulang dalam speechnya terdahulu. Jadi itu yang kita semua datang malam ni untuk faham. Bukan sekadar nak suruh anda faham, kena ada saringan biasalah kat sini HIV. Tapi in future yang mereka sekretariat yang saya malam ni membantu memperkenalkan, okay, adalah untuk kemudahan kita pada masa hadapan. Kalau bukan kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Okay? Dan semua ini, kenapa anda rasa, saya nak interact sikit, kenapa menjawab, kenapa kita perlu ada saringan ni semua ni, untuk apa? Future apa? Untuk apa? Ada siapa perlu jawab ke? Lokah King, any answer? Since you're in front. To ensure a healthier future generation. Oh, that's a very standard answer from a future medical doctor. Okay. Jadi jawapan biasa macam pilot ke, saya teacher ke, simple je. We want to live longer, right? So kita nak tahu kemungkinan penyakit yang ada ni, janganlah kita pass on kepada future wife atau husband. So nasihat saya utama pada anda semua, masa saya belum kahwin lagi kan. Jadi kita yang akan berkahwin nanti, tak payah sedih lah kalau tiba-tiba saring-saring, alah, okay, tak boleh lah. Tidak sejiwa lagi, tidak sejim. Okay. Tidak sejim. Boleh tak? Sejim. So, alah, betul-betul kan? Dari segi genetik, kita tak nak sejim lah. Tak nak bukan, saya sebut tadi sebab sejiwa. Sejiwa. Kita nak dalam kahwinan kita nak sejiwa. Yeah. Tapi dalam genetik kita tak nak sejim. Tu dia. Penjelasan tu doktor. Jiwa nak, tapi yang jin tu tak nak jin, tak nak jin. Tak nak jin yang kurang sama. Okay.
Jadi anda faham sekarang apa kenapa Sekretariat MyHVP ini ditubuhkan. Jadi tanpa buang masa, Prof. Saya tukar, Prof. Kapten Hafiz boleh jawab sedikit mungkin persoalan yang dikemukakan tentang janin dari usia yang untuk hubungan Islam atau ada pendapat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, persoalannya bagaimana jika isteri itu sedang mengandung dan dalam suasana sedang hamil itu ketika membuat pemeriksaan medikal semua tu didapati anak yang sedang dikandung memiliki penyakit yang berat. Okey, penyakit berat tu mungkin thalassemia. Betul tak Betul. Okey. Sebab dalam bidang saya ada satu syarikat nama dia TALES. THALES. Dia buat simulator. Yang besar dia training tu. Okey. Kalau dia ada penyakit tu ataupun tidak. Alright. Yang pertama ataupun apa-apa penyakit lain yang serius. Yang pertama sekali, apa nak kata, benda ini dia case by case basis. Okey, case by case dari sudut apakah suasana tempat dia hidup itu ada support system untuk membantu anak itu terus membesar apabila dilahirkan. Katakan kalau anak itu ada penyakit yang tadi tu, yang saya tengok video kena ada pertukaran darah yang kelab. Okey, tengok negara tu ke daerah itu tu ada tak tabung darah itu cukup tak? Kalau asyik tak ada ataupun sentiasa tak cukup je, ini akan memberi mudarat yang besar kepada anak itu. Okey, kemudian kita lihat juga pada kemampuan ibu bapa. Ibu bapa itu sendiri, apakah mereka itu apa nak kata berkemampuan. Mungkin di tempat dia tu yang ada darah ada, tapi kos dia pula tinggi. Ataupun ibu bapa itu duduk di pedalaman dan pergi jauh. Dan mereka pula ada 3 anak, ini anak keempat yang ada penyakit ni. Ya. Dan juga kalau saya dengar faham tadi, walaupun dah confirm ada, tak semestinya penyakit kan, mungkin carrier saja. Bila diorang cek awal-awal tu boleh diorang tentukan jenis tu penyakit ke atau carrier? Ada yang boleh, kalau yang major boleh. Banyak yang teruk kita boleh identify. Ada cara identify kan. Dan mengenai DNA boleh. Okey, kalau jenis yang teruk, jenis memang penyakit teruk, mak bapak tidak mampu, tempat tu pula apa nak kata tidak ada tabung darah yang cukup ke apa ke, maka dibolehkan jika ibu bapa itu hendak menggugurkan anak itu. Baik sebelum ataupun selepas ditiupkan roh. Sebab ini kita ambil di antara 2 mudarat. Okey, mudarat menggugurkan atau mudarat untuk terus menjaga anak tersebut. Okey, sebab kadang-kadang ibu bapa kata boleh, tapi bila sudah lahir tu kesukarannya sangat besar, ujiannya sangat besar, mereka mula tertanya-tanya kepada Allah, kenapakah Allah memberi saya anak ini? Itu mudarat yang lagi besar sebab sudah melibatkan akidahnya, sudah melibatkan tauhidnya. Okey, tapi kalau ibu bapa itu ada kemudahan di tempatnya, ada kemampuan, baru anak pertama, okey, hospital berdekatan, tabung darah sentiasa cukup, mak bapak pun boleh sedekah darah, derma darah. Okey, mak bapak tak ada penyakit, boleh derma darah tak kalau kat sini? Ibu bapa galakkan derma darah kepada anak dia sebab ada cross saya. Okey, salah. Kadang-kadang yang salah, okey. Alright, so dia lebih kepada case by case basis. Case by case pada case ibu bapa itu sendiri, anak tu anak nombor berapa dan environment tempat mereka hidup itu. Okey. Jadi bila ada case ini, yang terbaik ialah berbincang. First of all dapat confirmation paling kurang daripada 2 doktor pakarnya. Kemudian bincang risiko-risiko kalau saya nak teruskan mengandung ini, nak terus melahirkan, apakah risiko-risikonya. Kemudian bincang suami isteri, mungkin dengan parents-in-law, mak bapak berdua sekali ke, macam mana, boleh tak mereka saling tolong-menolong ke apa ke. Kalau macam susah ke, tak boleh ke apa ke, okey boleh. Dia boleh di sini bukan nak kata halal, halal berwajibah, bukan begitu ya. Dia antara 2 mudarat, kita ambil mudarat yang paling kecil. Ya, bukan nak kata terus halal, terus boleh buat, dapat pahala pula ke, tak begitu. Ini antara 2 perkara yang mudarat. Apabila 2 perkara yang mudarat saling bertemu, kita ambil mana yang paling kurang mudaratnya, ataupun orang dalam dimasukkan pada sebelum 40 hari. Asalkan saya baca ni daripada English, so saya akan translate ke Melayu lah. Provided not causing harm to the wife and having consent from both husband and wife. Okay, asalkan dia tidak membawa bahaya kepada mak dia dan mempunyai consent, kebenaran daripada suami dia. Okay, itu satu makruh. Harus kalau sebelum 120 days, 120 hari. Jika
jika janin itu abnormal, abnormal dan ada penyakit yang teruk adalah yang boleh membahayakan nyawa si ibu. Itu harus ini fatwa kebangsaan yang Kapten Hafiz tu lebih luas. Saya tahu kebahasan tu yang mengharuskan saya tahu kebahasan tu. Cuma saya cakap ni yang di Malaysia yang guna pakai sekarang. Kalau lebih daripada 20 hari, fatwa kebangsaan mengatakan haram kerana sudah ada nyawa. Tapi fatwa yang lebih luas saya faham, fatwa Saudi Arabia dan sebagainya, yang lebih luas dia punya apa kita kata penggunaan ataupun pemahaman fatwa itu melihat kepada kes tertentu. Contoh dalam kes thalassemia di Malaysia, adakah Malaysia negara miskin yang tidak mampu untuk memberi rawatan thalassemia? Tak. Tapi apa yang berlaku? Adakah saya Diana menjawab sebab dia collect data untuk sakit thalassemia. Diana nak suruh public speaking sikit anak murid saya ni kan. Baik ada kat depan kan. Cuba cakap sikit. Sakit thalassemia yang you collect data tu, okey, ada rawatan ke tak? Cuba cakap sikit yang depan. Faham Diana? Okay. Bagi terbuka Diana ni bagi berani ya. Okey. Rawatan dari segi apa? Maknanya dia menerima rawatan yang optimum tak? Dari segi obat-obatan dia. Dari segi transfusion regular. Lepas tu dari segi iron chelation pun ada. Ada tak yang tak menerima rawatan yang regular? Dari segi obat chelating aja untuk obat untuk keluarkan zat besi. Pernah jumpa? Ada. Ramai tak? Tak ramai. Tak ramai. Okay. Terima kasih Diana. Okay, sama-sama. Maknanya